رحمن يا رحمن لسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة، وحتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan orang yang bersabar di atas ujian dan musibah yang melanda di atas kehidupan kita. Kerana Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amri mu'min, lianna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min." Sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman, kerana keadaan dia semua berada dalam baik-baik belaka. Walaysa dzalika illa al-mu'min. Kemudian Nabi menguatkan lagi, tidaklah mampu untuk berada dalam keadaan yang sedemikian melainkan orang itu benar-benar beriman. Bagaimana keadaan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabatuhu sarra'u syakara." Apabila diberikan nikmat maka dia bersyukur. Wa idza asabatuhu dharra'u sabara. Dan apabila diberikan kepada mereka ujian dan musibah, maka mereka akan bersabar. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah mengasihi kepada seseorang itu, ibtalahu, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang redha dengan ujian, maka baginya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhata, barang siapa yang merungut ataupun marah dengan ujian, maka ia juga mendapat kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal orang yang beriman, walaupun dalam keadaan nikmat dan dalam keadaan ujian, dia sentiasa berada dalam keadaan yang baik, bersyukur dan bersabar di atas segala keadaannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada kalangan tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah, masih lagi dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita highlightkan dalam mempelajari ilmu tauhid adalah dia punya samarah, dia punya hasil dia adalah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, dan dua pintu yang mengukuhkan hati kita untuk senantiasa memandang ataupun menyaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui mata dan telinga kita. Katanya Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Al-Risalatul Qushairiyah, "Ma'rifatullah nisyanu ghairullah." Mengenal Allah Ta'ala, ma'rifah Allah Ta'ala adalah lupa daripada selain Allah. Dalam makna yang lain juga, ma'rifatullah al-qalbu ma'allah, hati mereka selalu dengan Allah. Ini sudah kita bahaskan berkenaan makna ma'rifah di dalam definisi ilmu tauhid, yakni i'tiqadul jazim muwafiqun li haqqi an dalil. I'tiqad yang pasti, yang bersepakatan dengan syarak melalui dalil. Okey. Hari ini kita sambung lagi pada muka surat 6
dan dari khutbah bagi Al-Habib Tahir bin Husain. Mutakhir ni kita sentiasa dengar nama Al-Habib, Al-Habib. Apa makna Habib? Habib ini diambil daripada perkataan hub. Hub itu adalah cinta. Habib itu adalah yang dicintai. Kalau kita di Malaysia, kita guna istilah kepada orang yang mempunyai pangkat Al-Fadil. Asal maknanya yang mulia. Tapi dalam bahasa Arab, makna Al-Fadil itu orang yang istimewa. Yang istimewa, Al-Fadil. Al-Habib ini adalah perkataan awal yang diletakkan kepada golongan Ahlul Bait Nabi SAW, yang mereka itu kebanyakan daripada jalur Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, keturunan Ahlul Bait daripada Yaman. Adapun daripada sebelum ni, kalau datangnya daripada Mesir, Mekah, Madinah, dipanggil Sayyid ataupun Syarif. Kemudian pada peringkat awal di Malaysia, golongan Ahlul Bait ini dipanggil dengan Tokku, ataupun dikenali dengan guru. Itu di Malaysia. Seperti macam Tok Pupaluk, dia adalah Sayyid Abdul Rahman Al-Idrus, Tok Pupaluk. Kerana apa? Pada waktu ketika itu, orang-orang komunis ni dan orang-orang kafir ini, kalau boleh tak nak meninggal sisa daripada keturunan ahli keluarga Nabi, kerana mereka itu membawa ajaran Islam yang benar. Jadi diubah istilah depannya. Cuma daripada Yaman ni diguna pakai Al-Habib. Al-Habib ni ini orang yang dikasihi. Dan Al-Habib ini kebanyakannya digelar kepada mereka yang alim. Mereka yang alim. Bukan semua ahli bait dipanggil Habib. Ada yang dipanggil Sayyid. Tapi bagi golongan yang alim dipanggil Habib. Sedikit pencerahan tentang makna Habib. Jadi jangan kita sensitif dengan nama Habib. Habib ni kita kata ni Habib ni sesat. Maknanya kita sudah menyesatkan Ahlul Bait Nabi SAW secara purata. Ini jaga-jaga. Habib tu adalah istilah saja, nama gelaran. Gelaran depan dia. Okey, jadi khutbah bagi Al-Habib yang dikasihi, semaknanya Tahir bin Husain. Dia mengatakan, fa'lamu ayyuhan nas anna al-asla wal asasu huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Fa'lamu, wahai manusia, ketahuilah bahawa asal dan dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum ia berbuat ibadah kepadanya. Dan pengetahuan itu adalah hakikat makna kalimah syahadah. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid ini sifat 20, dan kemudian kita belajar sedikit daripada sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil, sifat harus. Kesemuanya itu diambil daripada kesimpulan untuk kita memahami makna syahadah. Bila kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, apa yang terkandung dalam sifat 20 segala kesempurnaan kepada Allah, segala kekurangan tidak disebabkan kepada Allah, itulah makna syahadah yang kita nak belajar dalam sifat 20 ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengetahui sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, dan sifat harus bagi Nabi. Jadi asas bagi
agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tak kenal, kemudian dia buat ibadah, orang tak tahu hukum tapi dia buat ibadah, maka ibadahnya ditolak. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Katanya Ibnu Ruslan, setiap kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang tidak ada ilmu, ya'malu, beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan mereka ditolak, tidak diterima. Contohnya yang saya lihat di akhir-akhir ini, orang buat salat jamak qasar, tapi dia tak ada ilmu. Bila dia dah sampai dua marhalah, dah sampai perjalanan jauh, oh boleh jamak kot, tapi dia tak tahu rukun syarat bagi jamak. Yang dia tahu boleh jamak, jadi dia buat dua-dua. Kalau ikutkan hukum fiqh, dia tak sah. Wajib mengetahui syarat solat jamak sebelum melaksanakan solat jamak. Ataupun dia dah pergi musafir jauh, boleh jamak dah boleh jamak dah macam mana jamak? Buat jamak lah. Jadi kalau ikut kaedah hukum fiqh, solatnya tidak diterima kerana dia tak tahu syarat. Tak sempurna syarat, mana mungkin boleh masuk kepada fardu. Macam orang tak sempurna syarat sah salat. Syarat sah solat apa dia? Sebelum solat mesti ada wuduk, solat mesti menghadap kiblat. Itu syarat sah salat. Tapi syarat sah salat dia tak tahu, dia tahu rukun salat je, yang 13 tu. Berkenaan dengan syarat sebelum daripada salat, dia tak tahu. Kemudian dia solat je, sah tak solat? Tak sah. Jadi begitu juga orang yang melaksanakan ibadah mesti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan pergi pada ijmali, macam mana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara ijmali. Makna mengenal Allah kita dah tahu dengan i'tiqad yang pasti berserta dengan dalil, bersepakatan dengan dalil, itu maknanya ma'rifah. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pintu-pintu dia yang akan kita bahaskan. Jadi asal bagi agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melaksanakan ibadah. Ma'rifah ini ibarat seperti tiang-tiang rumah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna di'amatul baitin asasuhu wa di'amatul dini kadzalika ma'rifatu billah. Bahawasanya asas bagi pengukuhan rumah itu adalah tiang-tiang, tiang asas dia. Kalau tiang dia kuat, insya-Allah rumah kuat. Kalau tiangnya ranting kayu, di rumahnya tak kuat. Jadi dia boleh goyang, dia boleh runtuh bila datang pemahaman yang sesat, datang angin, datang ribut, taufan, maka rumah itu runtuh. Begitu juga akidah yang tak kuat, pasak yang tak kuat, rumah yang tak kuat, pasak iman yang tak kuat, pasak agama akan runtuh bila datang pemahaman sesat. Menggunakan akal-akal kita sehingga akal kita percaya dengan hujahnya, maka kita pun terjerumus dengan akidah yang sesat. Kerana apa? Dasar kita tak kuat. Wadi'amatul-din kadzalika ma'rifatullah. Jadi asas pengukuhan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqinu wal aqlul qami'. Yakin dan akal itu adalah dua pintu untuk mendapat makrifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan akal. Sebab itu dalam ilmu tauhid kita menggunakan dalil akal dulu, baru dalil nakal. Nakal ni dalil Al-Quran, dalil hadis. Dalil akal dulu. Nanti kita nak tahu macam mana dalil akal wajib, mustahil, harus. Dalil adat. Kerana kalau orang kafir, dia tak tahu, dia tak percaya Nabi, dia tak percaya Al-Quran, kita nak ajak dia kepada Islam, takkan kita nak bagi dia nas, dia pun tak percaya nas.
Jadi yang utama dalam perbahasan ilmu akidah adalah hukum akal. Jadi akal dan yakin, dua ini adalah pintu untuk mendapat ma'rifah. Wa qultu bi abi anta wa ummi mal aqlu qami'. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah akal yang qami'? Qala al-kaffu an ma'asillah. Bagaimana akal yang sempurna ni untuk mendapat ilmu ma'rifah? Kata Nabi, kaffu an ma'asillah, jaga diri kita daripada maksiat, maka akal kita akan sejahtera. Akal yang sempurna dapat memikir dengan waras adalah mereka yang memelihara dirinya daripada maksiat. Saya ingat lagi tok guru saya, kalau dia tengok budak tak pandai, dia lihat kalau pelajar dia kurang pandai, dia suruh hafal Quran. Kalau tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita nampak lembab sikit, kita suruh dia hafal Al-Quran. Al-Quran itu nur, kan mencahayakan akal dia dan dia akan jadi seorang yang bijak. Itu kaedah. Jadi akal kita ni akan jadi tumpul untuk memahami ma'rifah dengan hati melalui pintu akal apabila kita senantiasa melaksanakan maksiat. Untuk mendapatkan akal sejahtera masuk ke dalam pintu hati, mesti pelihara diri daripada maksiat. Wal hirsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah haluba dengan ketaatan. Haluba, hirs, dia haluba dengan perkara-perkara yang baik. Orang cinta dengan kebaikan, itu tanda akal yang sejahtera. Okay? Jika ada pemeliharaan diri daripada maksiat, lupa dengan ketaatan, maka itu adalah pintu awal ma'rifah. Kemudian kita belajar dengan dalilnya, maka kita masuk daripada golongan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu awal pada segala ibadah, mesti kena kenal tentang ibadah. Okay? Nak menyembah Allah, mesti kena kenal Allah. Macam kita nak salat, mesti kena kenal apa rukun salat, apa sah salat, apa perkara yang membatalkan salat. Baru boleh sempurna ibadat tersebut. Itu asas dia, asas agama. Dan pengetahuan itu adalah hakikat makna kalimah syahadah. Ini pengetahuan tentang ma'rifah. Ma'rifah melalui dalil yang kita terangkan dengan dalil akal dan dalil Al-Quran dan hadis itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna kalimah syahadah. Jadi bila kita ucap kalimah syahadah itu, kita mengetahui makna asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sama dengan zat Allah yang mempunyai kesempurnaan iradah, sama, basar, melainkan hanya Allah Ta'ala yang mempunyai zat yang sedemikian. Tak ada Tuhan lain. Dan kita terjemah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada tidak ada Tuhan yang serupa macam Allah melainkan Allah. Itu salah. Jadi tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan. Ini kita menafikan patung-patung berhala melainkan Allah Ta'ala, itu salah. Maksud tidak ada Tuhan yang sama pada zat, yang sama pada sifat, yang sama pada kesempurnaan, yang sama pada ciri-ciri yang ada pada Allah melainkan Dia sahaja Allah. Okay, faham? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan begitu juga Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kesempurnaan itu dapat disempurnakan melalui ilmu yang kita pelajari, ilmu tauhid, yang membawakan ma'rifah, syuhud, penyaksian segala ciptaan, perkara yang mungkin dan perkara yang hawadith, perkara yang baru yang kita lihat di dalam alam ini, menyaksikan kesempurnaan, kekuasaan, kehendak, kekuatan,
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci ilmu tauhid. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifah, jika kita telah diketahui kewajiban ma'rifah Allah atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kalau kita dah tahu ilmu ma'rifah ini adalah wajib kepada orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ni siapa? Orang yang mukallaf ni siapa? Orang yang berakal, orang yang mumayyiz, orang yang mumayyiz, orang Islam. Itu orang yang mukallaf. Kalau dia Islam, mukallaf yang dipertanggungjawabkan di atas syarat. Dia ada 4. Yang pertama, dia mesti agama Islam. Yang kedua, dia berakal. Orang yang tak berakal ni tidak mukallaf. Ini orang gila lah. Keluar daripada orang yang berakal, orang gila. Yang ketiga, orang yang baligh, mumayyiz, ataupun orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh baru diberati oleh syarak. Hari itu kita sudah perbahaskan tentang baligh, lelaki dan perempuan. Yang keempat, ini dalam kitab besar dalam kitab Al-Farid Syarh Durus Tauhid, yang keempat dikatakan bulughud da'wah, sampai dakwah kepada dia. Kalau orang duduk dalam hutan Amazon tu, dia tak tahu tentang maklumat daripada luar, dia duduk dalam hutan, jadi tak wajib baginya makrifat, kerana tak sampai dakwah Islam itu kepadanya. Tapi kalau kat Malaysia orang kata tak sampai dakwah Islam kepadanya, penipu. Kat Malaysia tak. Sebab dekat Malaysia ni telik mata je telefon semua. Daripada telefon tu semua boleh sampai maklumat kepada kita. Jadi kita tahu beza, oh ini agama ni. Ya. Jadi mukallaf itu dengan 4 perkara. Jadi orang mempunyai 4 syarat tersebut, maka ketahuilah bahawa erti makrifah ialah i'tiqad. Ini diberikan makna makrifah, yakni i'tiqad yang jazim serta menepati pada yang sebenar dengan dalil. Ini saya sudah terangkan. Yang saya sebutkan i'tiqadu jazim muwafaqatun lil haqqi an dalil itu disebut di sini. Makna makrifah itu adalah i'tiqad. I'tiqad itu apa dia? I'tiqad ni adalah pegangan hati. Macam mana nak buka kunci hati pun sudah kita bahaskan. Macam mana kita nak faham dengan hati pun sudah kita bahaskan. Makrifah itu adalah pegangan hati yang jazim. Jazim itu apa? Yang jazam. Jazam itu maknanya yang pasti. Yang pasti. Yang pasti terkeluar daripada pasti itu sudah kita bahaskan juga. Syak, zon, waham. Syak, zon apa dia? 70 ke 100, bukan 100%. Zon. Syak 50-50. Waham 50 ke bawah. Jadi dalam bab akidah dia tak boleh tiga-tiga ni. Dalam bab akidah tiga-tiga ni tak boleh, melainkan jazam, pasti. Adapun dalam bab ibadah, dalam masalah fiqh, dia boleh pada zon. Dia pada boleh zon, sangkaan yang kuat memadai. Sangkaan yang kuat memadai. Contoh macam kita solat. Lepas habis solat, kita nak solat sunat, nak bangun, kita pandang kaki, kita tengok ada nyamuk mati. Maka kalau nak ikutkan, bila ada je di tubuh kita binatang ni kalau mati hukum dia najis. Bila najis tak sah solat. Jadi kita sangkakan di sini bahawasanya dia jatuh lepas daripada habis solat. Solat sah tak? Sah. Nampak ada beza. Dalam bab akidah tak boleh ada zon. Dalam bab ibadah, dalam fiqh, zon itu dia masuk dalam hukum fiqh. Adapun dalam bab akidah tak boleh. Syak memang tak boleh lagi diterima, dan juga waham.
Jadi makrifat itu adalah i'tiqad, pegangan hati yang pasti serta menepati pada yang sebenarnya dengan dalil. Ini dalil tu mesti kena menepati pada syarak. Kalau dalil tidak tepat pada syarak pun i'tiqadnya tidak benar. Dalilnya tidak bersepakatan dengan syarak. Macam golongan Mujassimah, mereka rasa mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Golongan Mu'tazilah, mereka rasa mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Yang satu golongan Nabi kata tu, kita ni sesat. Dia i'tiqad dia jazim lah, pegangan hati dia pasti, tetapi dalilnya salah. Pegangannya pasti, dia memang yakin. Yakin bahawa Al-Murji'ah, kelompok Murji'ah, mereka yakin bahawasanya selagi orang itu Islam, buatlah apa maksiat sekalipun, selagi tak mensyirikkan Allah, tetap masuk syurga. Tak masuk neraka. Orang masuk neraka ni orang kafir. Kalau golongan Mujassimah ni pula, dia menjisimkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita pegang pada nas ataupun dalil ayat mutasyabihat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dengan tangan kaki yang menyerupai makhluk itu. Ya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian, tetapi macam yang dikehendaki Allah Ta'ala. Bila pegang dulu, dia pasti yakin dulu bahawasanya memang Allah bertangan, tapi tangan macam tangannya Allah. Yang pasti Allah bertangan. Yang pasti tangannya menyalahi daripada tangan makhluk, tapi dia menjisimkan Allah dulu. Mereka beriktikad dengan iktikad jazim, pegangan hati yang pasti, tapi salah pada dalil ini, yang tidak sebenar dengan dalil. Jadi kita nak betul i'tiqad jazim, pegangan hati kita yang pasti, yang bersepakatan dengan dalil. Dan erti jazam iaitu i'tiqad yang putus pasti, yang tiada ada lagi syak padanya. Maka adanya itu bukan secara sangkaan. Ini saya sudah sebutkan. Yang pasti itu maknanya yang tidak ada syak, yang tidak ada zan, yang tidak ada waham. Jelas? Pasti, yakin. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ini bukannya kita perlu, kita ni dituntut mengenal Allah pada zatnya ke, ataupun mengenal Allah pada sifatnya. Nak kenal Allah pada zat ke atau pada sifat dia? Kita kenal Allah pada sifat Allah. Tapi kita kenal Allah pun bukan hakikatul ma'rifah, bukan hakikat pengenalan kita tentang hakikat ma'rifah. Ini kita dapat dengan pengenalan kita pada sifat Allah, dapat menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan dan meletakkan Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Itu saja. Bukan nak kenal zat Allah, bentuk Allah, tidak. Nabi SAW mengatakan, tafakkaru fi sifatillah wa la tatafakkaru fi zatillah fatahlak. Berfikirlah tentang sifat Allah, jangan fikir tentang zat Allah, maka kamu akan binasa. La ya'rafullah illa bisifatihi. Haqiqatun la yu'raf lianna bisifat nafi'an naqais. Katanya ulama, kenal Allah Ta'ala dengan sifatnya Allah Ta'ala, bukan dengan hakikat zat Allah Ta'ala. Kerana apabila seorang itu mengenali Allah dengan sifat Allah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nak mengeluarkan Allah daripada, menafikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Okey, itu makna pasti. Kenal Allah Ta'ala dengan pasti, tak boleh ada syak, tak boleh ada waham, tak boleh ada zon. Dan jazam, dan pasti itu, jazam itu pasti, surat yang seterusnya. Dan jazam itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pasti ini dia ada 4 kategori. Sebagaimana yang dinukil dari nas ibarat Al-Bajiji yang berikut ini. Bajiji ini siapa? Al-Imam Abu Abdul Jabbar bin Ahmad bin Musa Al-Bajiji daripada bandar Bajij Maghribi. Beliau memiliki khazanah perpustakaan yang kitabnya dapat memuatkan 40 ekor unta. Sebahagian besar kitab-kitabnya itu datang dari Fes, Dalemsan dan Mesir. Jumlah dianggap 5,000 jilid. Orangnya alim. Subhanallah. Jadi dia menerangkan makna jazam. Makna pasti itu apa?
Saya puas fikir macam mana nak buat ibarat untuk fahamkan makna 4 pembahagian jazam ini. Alhamdulillah, nanti kita tengok dia punya perumpamaan untuk lebih mudah faham. Okay? Jadi Al-Imam Al-PJJ mengatakan yang pertama, jazam yang muafakat pada yang sebenar dengan dalil, maka yang ini dinamakan ma'rifah. Pasti yang muafakat pada yang sebenar dengan dalil, maka yang ini dinamakan ma'rifah. Ini perumpamaan mudah untuk kita faham. Jazam itu apa? Pasti dengan sebenar dengan dalil. Contohnya, Datuk Yasin mengetahui bahawasanya jiran sebelahnya kena COVID. Dia melihat sendiri van datang ambil pesakit, dan sebelum pesakit keluar, pesakit beritahu kepada dia, saya positif COVID. Okay? Jadi pengetahuannya pasti dengan dalil. Dalil ini dengan bahasa mudahnya buktilah. Kalau dalam agama diguna dalil, dalil itu sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama dan kias. Kalau bahasa mudah faham, dalil itu adalah bukti. Jadi apabila pasti yang muafakat pada yang sebenar dengan dalil, ini dia pasti bahawasanya jirannya itu kena COVID kerana dia nampak van dan jirannya kata yang dia kena COVID. Itu bukti yang pasti, yang kukuh, yang kuat. Begitu juga dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pasti bersertakan dengan buktinya, dalilnya. Buktinya apa? Bukti secara ijmali, secara purata ataupun secara umumnya, kita melihat pada kejadian alam ini. Ada langit, ada bumi, pasti ada pencipta. Kita baca Al-Quran, walaupun kita tak faham bahasa Arab, kita baca terjemahan, Allah Ta'ala tulis dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahawasanya penciptaan langit dan bumi ini yang berselisihan di antara siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi menunjukkan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia berpegang dengan yakin dan pasti Allah itu wujud dengan dalil. Dalilnya apa? Adanya alam ini membuktikan adanya pencipta alam, yakni Allah. Ini bersepakatan dengan dalil, bukti yang kukuh. Itu yang pertama. Dia faham? Azan dulu kan? Ya? Teruskan. Okay. Dia lupa kan? Lepas azan pun boleh lupa dah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول
Alhamdulillah, jadi sambung sikit lagi insyaAllah. Jadi kita nak memahami dengan makna jazam, makna pasti, yang dinamakan pasti itu ma'rifah. Bismillah. Yang dinamakan pasti itu adalah ma'rifah yang bagaimana yang pertama tadi, mengetahui dengan bukti tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama sekali, maka itu dinamakan dengan ma'rifah. Contoh yang saya bawakan tadi, mengetahui dengan bukti, atau melihat ada orang kena jirannya kena COVID dengan bukti. Itu yang pertama. Boleh faham? Yang kedua, jazam yang muafakat pada yang sebenar tetapi tanpa dalil, maka yang ini dinamakan taklid, akan tetapi taklid yang sahih. Yang ni, yang kedua ni, dia kata pasti yang muafakat pada yang sebenar, pasti yang bersepakatan dengan sebenar tetapi tanpa ada dalil. Jadi yang kedua ni dia tak tengok, Datuk bagi tahu. Datuk bagi tahu, jiran saya ni kena COVID, saya nampak dia. Dan Datuk ni orang yang dipercayai, dia boleh terima, kata-katanya diterima, orangnya tak menipu. Jadi kita pegang, jiran tu kena COVID lah. Cerita-cerita contoh COVID ni mudah, sebab COVID ni memang melegar kepada kita sekarang ni. Jiran tu kena COVID lah, betul ke? Betul. Siapa bagi tahu? Datuk Yasin bagi tahu. Orang ma'ruf, Datuk Yasin dikenali, dan Datuk Yasin ni orang yang baik. Contoh lah. Tapi mudah-mudahan insyaAllah Datuk Yasin ni orang baik kan? Itu saya tak tahu Allah Adam lah. Jadi orang semua yakin dengan kata-kata, itu namanya taklid. Dia percaya dengan pasti, tapi dia tak ada bukti, dia tak tengok. Dia percaya dengan kata-kata orang. Kalau dalam akidah, dia percaya dengan ulama. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala wujud. Dalilnya apa? Kata ulama, Allah wujud. Ini yang kedua. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah ternafi daripada segala sifat kekurangan. Tahu daripada mana? Ulama kata. Ulama itu mana? Ulama yang masyhur, yang mu'tabar, yang diketahui tentang kejujuran, amanat dalam ilmunya. Maka dia pegang dengan ulama tersebut. Itu masuk dalam kelompok yang kedua. Contohnya macam tadi yang jiran kena COVID, dia cakap, jiran tu kena COVID, betul ke? Iya, betul. Datuk Yasin beritahu. Dia yakin betul tu. Tapi dia tak ada bukti, dia tak tengok, tapi dia yakin dengan orang yang menyampaikan. Itulah dengan contoh jazam yang kedua. Dia yakin Allah Ta'ala wujud. Jadi dalilnya tak ada. Dia percaya dengan kata ulama. Jadi ini dinamakan taklid. Akan tetapi taklid yang sahih. Taklid ni apa dia taklid? Taklid ni mengikut secara yakin tanpa ketahui dalil. Mempercayai ataupun mengikut sesuatu secara yakin tanpa tahu dalil. Macam contoh yang saya buat tadi. Dia tak nampak pun, dia ikut dengan secara yakin memang jiran tu kena COVID. Dia yakin. Dia tak ragu, memang yakin. Datuk kata orang yang terpercayai dia yakin. Begitu juga dalam bab akidah, ulama kata, ulama itu ulama mutabar, maka dia yakin dengan ulama. Ini dinamakan iman taklid. Tapi iman taklid ini, taklid itu apa? Taklid itu adalah mempercayai ataupun berpegang dengan sesuatu tanpa ada dalil kan. Tapi taklid ini masih duduk dalam zon yang bahaya. Sebab Datuk ni tak maksum, boleh jadi dia tipu, boleh jadi betul kan. Jadi masih duduk dalam kategori yang bahaya. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, salah lah. Kalau pegangan dia dengan ulama tersebut memang ulama yang muktabar, yang betul, maka betul lah pegangannya. Tapi kalau dia yakin dan pasti pada seseorang yang dianggap ulama tapi bukan ulama, ulah dalam semak, tapi dia rasa ulama, jadi i'tiqadnya itu i'tiqad taklid yang rosak dan akidahnya boleh tercendur kepada kesesatan.
Ini dipanggil iman taklid. Iman taklid ni masih bahaya. Katanya ulama in kullu man qallada fiha at-tauhid imanuhu lam yakhlu min at-tardid. Orang yang bertaklid dalam tauhid ni, iman dia tu boleh bergoncang ke kiri ke kanan. Iman dia tu boleh datang kecatatan. Maksudnya bila sampai satu masa, contoh macam kita buat contoh tadi, dia dah penuh yakin dah. Kemudian orang kata, ya ke? Ada lagi seorang yang dipercayai juga kata, tak adalah. Saya duduk jiran juga dengan rumah Dato' Yasin, tapi saya tak tengok pun ada datang. Jadi iman dia dah teratur. Betul tak betul? Boleh rosak. Bahaya dalam kategori taklid. Tapi jika taklidnya tepat pada ulama' yang mu'tabar, ulama' yang ahli sunnah wal jamaah yang dipercayai, maka imannya diterima. Nampak tak? Dia punya bahaya. Banyak makrifah tak susah pun, kita ketahui dengan dalil. Dalil secara umum sudah memadai. Ini kata taklid ni memang malas sangat dah ni. Malas belajar sangat dah ni. Memang malas betul ni. Setakat nak mengetahui dengan langit dan bumi ni kejadian yang pasti ada penciptanya, takkan tak boleh nak fikir kan. Jadi taklid ni memang satu yang boleh merosakkan kecenderungan di seorang tu. Itu yang kedua, pasti, tapi pastinya itu dengan taklid. Yang ketiga, jazam yang pasti. Jazam itu pasti yang tiada muafakat pada yang sebenar dengan dalil. Maka yang ini dinamakan jahil murakkab. Yang ni dah salah dah. Yang dua tadi boleh terima ni. Yang ketiga ni dah salah. Salah pada pegangan. Dia yakin, tetapi yakinnya itu tidak muafakat pada yang sebenar dengan dalil. Contoh, saya bagi contoh mudah. Yakin masjid tu kena serang dengan polis. Dapat SMS. Sekarang ni semua ada telefon. Scroll tengok. Ada video yang kata ada masjid di surau di Seremban. Ada yang kata di Terengganu. Semua jemaah dia kena saman. Jadi kita pegang betul kena saman. Padahal hakikatnya dia kena warning je. Saya bagi contoh mudah untuk kita faham persekitaran yang sedang berlaku. Jadi dia pegang dengan yakin, ya betul, dia orang kena saman. Ada bukti. Tapi pegangannya tu pegangan yang salah. Bukan kena saman, kena warning je, tapi dia kata kena saman. Contohlah, itu contoh. Begitu juga dengan i'tiqad yang ketiga ini, tidak muafakat dengan yang sebenar. Berpegang dengan tidak muafakat dengan sebenar. Allah Ta'ala berjisim, tapi jisim macam jisim Allah. Dia pegang dengan yakin, tapi tak dengan sebenar. Tidak dengan sebenar, tetapi dia ada dah dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala kata, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi itu kan betul. Tangan, Allah Ta'ala sebut tangan. Jadi Allah Ta'ala pegang, Allah Ta'ala ada tangan lah. Dia pegang, Allah Ta'ala ada tangan. Sebab dalil dia ada, dalil Al-Quran. Macam tadi, contoh yang kita buat contoh tadi, dia orang tu kena saman. Ada dalil bukti, ni video dia nampak ni. Tapi dia tak, sebenarnya tak betul. Yang ditulis tu bukan saman. Jadi dia berpegang, bukan satu yang dia pegang dengan pasti. Kena ambush dengan polis, dengan kena saman, tapi pemahamannya walaupun ada dalil itu salah. Boleh faham? Macam kita yakin Allah bertangan. Ya Allah bertangan. Dalilnya apa? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala bertangan. Tangan macam tangan Allah. Dipegang dengan pasti. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut ada tangan. Dipegang dengan yakin. Maka pegangan ataupun i'tiqad ini tidak diterima. Sebab apa? Dia tidak muafakat dengan sumber sebenar. Tak, pemahaman dia itu salah. Walaupun dengan dalil, tetapi pemahaman yang salah. Boleh faham? Yang ketiga. Yang keempat, jazam pasti yang tiada muafakat pada yang sebenar dan tanpa ada dalil. Pegangannya pun tak betul, dalilnya pun tak ada. Pegangannya tak betul, dalilnya pun tak ada.
Ini maksud zikir. Jadi ahli zikir. Kemudian Allah Ta'ala datangkan satu lembaga depan dia. Lepas tu dia datang ilham dengan nafsunya, dia kata akulah Allah. Bersepakatan dengan satu yang tidak betul dan tidak ada dalil yang betul melalui Quran dan Sunnah. Maka ini juga salah, dinamakan taklid yang batil, pegangan yang salah. Yang ketiga tadi dipanggil jahil murakkab. Murakkab ni jahil yang tersusun. Rakkab ini yang tersusun. Dia dipanggil jahil basit, jahil murakkab. Jahil yang tersusun, dalilnya pun tak betul, pegangannya pun tak betul. Jadi dua kejahilannya. Sebab itu dipanggil jahil yang tersusun. Boleh faham? Jadi itu makna jazim, makna jazam. Jadi kita nak betul ni, makna jazam ni mestilah dengan muwafaqat dengan sebenar dan berserta dengan dalil yang betul. Muwafaqat dengan ahli sunnah wal jamaah, pegangan para sahabat Nabi SAW yang dibuatkan kaedahnya dan disusun balik oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang selaras dengan i'tiqad para sahabat yang diambil daripada Nabi SAW. Kita tinggal nak ikut je, tinggal kita mengikut saja i'tiqad yang diiktiraf daripada terdahulu lagi. Buktinya sangat banyak dalam kitab-kitab yang mu'tabar daripada ulama-ulama yang mu'tabar mengiktiraf i'tiqad al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kita pegang dengan pegangan mereka, kita belajar dengan dalilnya, maka itu dinamakan jazam muwafaqah an-dalil. Yang kedua taklid, dia tak nak belajar. Allah wujud. Ulama kata Allah wujud lah. Malah betul ni. Kira duit ke dia? Kerja je. Belajar tentang kena Allah Ta'ala tak nak beritahu. Ini ramai. Jadi kedua ni bahaya, ketiga salah, dan keempat juga salah. Adapun arti dalil, sikit lagi boleh? Adapun arti dalil iaitu sesuatu yang menunjukkan atas kebenaran sesuatu perkara. Okey. Dalil daripada bahasanya yang saya sebutkan tadi, bukti. Dalil ni ada bukti. Itu secara umum dia guna pakai dalil, bukti. Dalam ilmu syariat, dalam ilmu Islam, bila disebut dalilnya, dalil ini mesti berpandu kepada empat. Berpandu kepada dua. Kemudian daripada dua itu terpecah kepada lagi dua. Yang ini Al-Quran dan Sunnah, ulama, ijma' ulama dan qiyas. Jadi dalil mesti ambil daripada empat ini. Yang asalnya, dasarnya dalil itu daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang mengkupaskan dalil itu adalah para ulama. Dan yang mengkiaskan sesuatu yang tidak ada contoh juga para ulama. Kias daripada ulama juga. Okay. Adapun dasar dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Ada kelompok yang mengatakan kita kena pegang Quran dan Sunnah. Ulama ni ulama pun boleh salah. Dan siapa nak faham Quran dan hadis kalau ulama tak bagi tahu? Betul? Kalau ulama tak syarahkan dengan kita, ulama tak ajar kita, macam mana kita nak tahu Quran dan hadis? Jadi ketiganya ulama ni yang menerangkan Al-Quran dan hadis, kemudian kias. Kias ni dengan satu perkara yang tidak ada contoh, tapi dikias, perkara yang baru yang tidak ada contoh dikiaskan dengan sesuatu yang sama macam zaman Nabi SAW, walaupun ia adalah benda yang baru, dikiaskan. Contoh macam solat sunat Jumaat. Ada ke solat sunat Jumaat? Solat sunat Jumaat ke solat sunat Zuhur? Zuhur belum dibuat, Jumaat belum buat lagi. Mana datang solat sunat sebelum Jumaat? Macam mana? Tak baca solat sunatan qabliyah Zuhur itu solat sunatan qabliyah Jumaat. Jadi dikias. Ada tak? Ada kias dengan solat sebelum Zuhur, ada solat sebelum Jumaat ada.
Itu hari Jumaat dipanggil solat sunat sebelum Jumaat, dipanggil solat Jumaat. Ini solat sunat Jumaat ni kias. Jadi itu makna dalil. Bila sebut dalil mesti Quran dan sunnah yang diambil daripada para ulama ataupun kias daripada ulama. Jangan kita main suka-suka je terus ambil daripada Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ulama punya kata kita tak nak pakai. Ini pun ada satu kesesatan dalam kesesatan yang licik, yang halus. Bila kita pakai kalam ulama, dia kata ulama boleh salah. Kita kena pegang Quran dan hadis yang sahih. Lah, kalau ulama tak terangkan kepada kita Quran dan hadis, macam mana kita nak faham? Bagaimana ulama tu ulama yang muktabar, diiktiraf oleh ulama terdahulu, maka kita boleh pegang, menyandarkan dalil yang difahami, yang dihuraikan oleh ulama tersebut. Sebab kita tak tahu macam mana kaedah untuk kita faham Al-Quran dengan hadis. Itu makna dalil daripada sudut lughatan dan istilahan, iaitu sesuatu yang menunjukkan atas kebenaran suatu perkara. Adapun dalil wujud Allah Ta'ala dengan segala sifatnya itu memadai dengan dalil ijmali, iaitu adanya bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Ada langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini sekurang-kurangnya mengenal tentang kewujudan Allah, adanya langit dan bumi. Ada pencipta langit dan bumi, maka adanya penciptanya. Itu selesai dalil ijmali. Maka selesailah ma'rifah secara ijmali. Ma'rifah secara ijmali selesai. Ada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tak percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada golongan etis. Ini orang yang tak ada agama. Dia kata alam ini dia tak percaya kerana dia kata alam ini bersifat dengan semula jadi. Kejadian kita ni semula jadi, memang sistem semula jadi kehidupan, tak ada Tuhan. Pernah sekali Al-Imam Abu Hanifah berhujah dengan seorang etis atau orang yang tak berpegang dengan mana-mana agama. Kemudian dia kata, apa dalil tentang adanya Tuhan ni? Dia kata adanya alam ini. Imam Abu Hanifah kata, dia kata alam ini semula jadi. Okey, kalau begitu tak apalah, besok kita sambung perbahasan kita di satu tempat, yang tempat itu nak melepasi kena melalui satu sungai. Jadi dijanji pukul, contohlah dijanji pukul 9 pagi. Tapi Abu Hanifah dia datang lambat pukul 10. Bila dia sampai dia kata kenapa lambat? Dia kata, tadi aku datang nak tunggu sampan tak ada. Jadi aku duduk dekat tepi sungai. Bila aku duduk kat tepi sungai, pokok tu mulalah jatuh. Dan pokok tu jatuh, dia terbelah. Lalu diikat-ikat jadilah sampan. Dan bila dah jadi sampan, aku naik, barulah aku datang ke sini. Dia kata, mustahil. Pokok jatuh, kemudian terbelah sendiri, kemudian disusun jadi sampan. Lepas tu pergi ke seberang. Boleh jadi macam tu? Dia kata tak, ini benda yang mustahil. Jadi Imam Abu Hanifah kata, begitu juga dengan adanya alam ini, mustahil tak ada penciptanya. Kalau sampan pun mustahil boleh jadi, daripada kayu itu boleh jadi sendiri, bagaimana alam yang besar ni, kok mustahil? Mustahil juga tidak ada penciptanya. Selesai kalau hujah. Itu cara imam-imam berhujah. Tak payah dalil-dalil. Sebab apa? Didahulukan dalil akal pada kenal Allah Ta'ala. Imam ni dia bijak. Senang je, jadi dia dah faham. Banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang adanya alam roh, adanya Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ni wujud, tapi kita tak nampak. Okay, kata angin tak nampak, itu dari mudah. Pergi katnya tampar dia. Mana ada rasa sakit tak? Ada. Kat mana sakit tu? Dekat mana spesifik tempat sakit tu? Tempat sakit, daripada mana datang sakit? Perasaan sakit tu cuba tunjukkan dekat mana? Boleh tunjuk tak? Spesifik tempat sakit tu boleh rasa, tapi tak boleh nak tunjukkan di mana perasaan sakit tu nak. Tak, belah dada tu ada nampak sakit tu? Dia ada tulis sakitnya tu di sini. Tak ada. Ada tulis. Jadi
Itu para ulama mereka bijak dalam berhujjah. Jadi memadai secara dalil ijmali, kita lihat adanya alam ini menunjukkan adanya pencipta. Apa yang ada di alam ini juga menunjukkan tanda adanya pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kamu juga, adakah kamu tidak melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti kewujudan Allah? Ada di diri kita. Diri kita ni ada sendiri ya. Sistem yang ada dalam diri kita, pembuluh hati kita. Dalam badan kita ada sistem darah, ada sistem daging, tulangnya. Subhanallah. Siapa yang boleh bawa datang serupa dengan diri kita ni? Ada yang boleh bawa datang? Kita daripada kecil, Allah terangkan dalam Al-Quran, daripada nutfah, summa alaqah, kumpulan darah, summa alaqatin mudghah, alaqah yang bercampur dengan daging-daging, kemudian summa yukhrijuhu tifla, kemudian dikeluarkan jadi tifil, bayi, kemudian dijadikan sempurna syabab, kemudian jadikan tua, kemudian jadi lemah balik. Ini proses kehidupan manusia itu dalil menunjukkan, membuktikan kekuasaan Allah. Muka kita tak sama, semua dalam ni semua muka tak sama. Walaupun umur sama, ada muka yang sama tak? Lebih kurang ada. Kalau yang sama tu pun pergi tengok sama tak, dia punya jerawat dia betul-betul sama tak, ukur tak sama. Tangan dia, lebar dia, semua tak sama. Subhanallah, hebatnya Allah. Kita tengok pada nyamuk tu dia boleh sakitkan kita, kan? Tapi dia punya tu kecil je kan. Kalau kita guna, kita ambil dia, kita pegang belakang dia, kita katuk dekat tangan kita tu tak sakit. Tapi bila dia gigit kita, kita boleh rasa sakit. Semua yang kecil tu boleh menyakitkan kita, betul? Semua yang kecil tu boleh menyakitkan kita yang besar. Siapa yang jadikan? Siapa yang berkuasa untuk menjadikan? Ada manusia yang boleh cipta semut, yang boleh cipta nyamuk yang sedemikian rupa. Nyamuk yang kecil tu, yang semut yang kecil tu, dia ada otak, dia ada mata. Kita kalau buat guna plastisin tu, kita nak buat orang kecil, kita nak buat orang kecil, mata dia pun kita dah susah nak letak dah. Kecil kan, mata ni tak sesuai nak letak. Tapi Allah Ta'ala mampu jadikan semut tu lebih kecil, tapi ada mata, ada sistem otaknya, pembuluh darahnya, boleh simpan darah kita. Subhanallah. Hebat tak Allah Ta'ala? Hebat kuasa Allah. Jadi apa yang ada di langit dan bumi, segala ciptaan itu membuktikan tentang kekuasaan Allah dan kewujudan Allah. Dalamnya tak ada orang yang boleh buat semua macam tu. Tak ada orang yang boleh buat nyamuk yang sedemikian. Pasti ada pencipta yang menciptanya. Siapa? Itulah yang dinamakan Allah. Okay, jadi secara ijmali, segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antara langit dan bumi, manusia, binatang, tumbuhan, semua itu adalah saksi dengan tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahaskan macam mana kita nak mendapatkan penyaksian yang sedemikian nampak kepada Allah Taala. Kolam jiwa mesti kena bersih, diubati dengan zikir. Barulah cahaya hati terpancar di mata, di telinga kita, nampak syuhud kepada penyaksian Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita tengok orang nampak muka dia ni handsome, cantik, Allah Ta'ala jadikan, Masya Allah. Tapi jangan letakkan kepada benda yang haram. Ini pun salah juga, tak muafakat pada dalil. Dia tengok perempuan tu comel, dia tu imam. Ya subhanallah, cantiknya. Kata, Ustaz, baru boleh tengok macam tu, kita melihat ciptaan Allah. Betul tak? Betul tak? Dia betul, pegangannya betul, tapi tak muafakat pada dalil. Allah Ta'ala suruh tundukkan pandangan. Ada tempat yang boleh tengok syuhud, menyaksikan kewujudan Allah Ta'ala pada tempat yang dibenarkan. Tapi ada dalil Allah Ta'ala suruh tundukkan pandangan, tak payahlah tengok. Jadi itu dalil menunjukkan syuhudnya itu tak betul. Penyaksian yang melihat kuasa Allah tak betul. Jadi Allah Ta'ala letak ada pada tempatnya yang perlu kita letakkan.
yang betul-betul jazam itu. Ya? Boleh faham? Ya, jadi dalil ni kita pegang, kita baca terjemahan. Ini kita pegang mudah, maka insya-Allah kita tergolong dalam ahli ma'rifah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang makna i'tiqadu jazim lil muwafaqati an dalil. Makna ma'rifah yang sebenar, makna jazam yang sebenar. Wallahu a'lam. Hukum akli, hukum syar'i dan hukum adat yang kita akan bahaskan pada minggu depan ada? InsyaAllah ada. Wallahu a'lam. Persoalan? Tentang apa? Tentang apa tu? Tentang dunia ni kata umur dunia ni sekian 20 tahun dan manusia ni datang sekian kejadian yang buruk. Dari segi sains teknologi lah. Okey. Kan kita dah sebut makna jazam tu apa dia? Muwafaqah dengan dalil. Adakah dia muwafaqah dengan dalil? Nabi ada begitu spesifik dia punya umur berapa? Ya, macam bicara dia kata bumi ni sebenarnya latar saja kan, bukan bulat kan. Adakah ianya bersepakatan dengan dalil? Jadi kalau bukan bersepakatan dengan dalil, maknanya ia terkeluar daripada jazam di sini. Sebab tu dia ada perbahasan 4 jazam tu. Kita nak pegang ni, syarat dia mesti kena yang bersepakatan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan dalil yang benar daripada ulama yang mu'tabar. Walaupun dia pergi jauh sekalipun, dengan kaedah sains sekalipun, apabila bercanggah dengan kaedah syariat, maka di sisi agama ianya tidak boleh diterima. Walaupun dia boleh menentukan kiamat berapa hari lagi, dalam Al-Quran Allah Ta'ala inna sa'ata bahawasanya tidak ada siapa yang mengetahui tentang hari kiamat ni berlaku melainkan Allah. Jadi boleh kita pegang dia tak muafakat dengan dalil. Senang. Itu dia punya kayu ukur dia. Adakah muafakat dengan dalil ataupun tidak? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.